Lebih dari 300 barang buatan Kemboja, termasuk buah-buahan, ikan, daging dan makanan laut akan bebas cukai sebanyak 5% ketika kedua-dua negara menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dua hala Kemboja-China. Menurut Sok Siopek, Setiausaha Negara Kementerian Perdagangan Kemboja, perjanjian perdagangan bebas dua hala Kemboja-China ketika ini telah mencapai tahap perundingan akhir. Dalam sidang media mengenai hasil rundingan mengenai pembentukan perjanjian perdagangan bebas antara Kemboja dan China, Sok Sopiak menyatakan bahawa barang-barang Kemboja akan dapat diekspor ke China setelah menandatangani perjanjian perdagangan bebas. Sok Sopiak seterusnya menegaskan bahawa apa yang perlu dipersiapkan oleh rakyat Kemboja adalah meningkatkan penanaman semua jenis tanaman seperti padi, lada, jagung, kentang, pisang, mangga dan penternakan lain sehingga produk pertanian lainnya sehingga dapat memenuhi permintaan pasaran ekspor. Sementara itu, Kemboja masih menjalankan rundingan terhadap beberapa barang penting yang dikenakan cukai seperti beras, getah, tembakau, tepung jagung, kapas dan gula. Namun menurut Sok Sopiak, proses penandatanganan belum lagi ditetapkan. Namun kedua-dua belah pihak sudah siap dan menunggu waktu yang tepat. Pada tahun 2019, Kemboja mengeksport ke China dengan nilai lebih dari $1 bilion, sementara import dari China mencapai hampir $7 bilion. Sektor pertanian Thailand menjunam 5.1% untuk separuh pertama tahun ini kerana pandemik COVID-19. Dalam laporan, Pejabat Ekonomi Pertanian menyatakan bahawa musim kemarau, cuaca yang lebih panas dan sumber air yang rendah juga mempengaruhi pengeluaran pertanian. Hanya bahagian sektor ternakan dan sektor kayu-kayuan yang mencatatkan pertumbuhan pada separuh pertama tahun ini, masing-masing berkembang 5.5% dan 1.0%. Pada separuh akhir tahun 2020, sektor pertanian dijangka menurun sekitar 1.3 hingga 2.3% berbanding tahun lalu. Sementara itu, Bank Thailand turut melaporkan sentimen perniagaan pada bulan Julai meningkat selama 3 bulan berturut-turut kepada 42.9%. Industri mesin dan alat ganti serta otomotif menunjukkan tanda positif berikutan edisi terbaru Motor Show di Thailand baru-baru ini. Menurut Bank Pusat Thailand, bahagian operasi perniagaan yang lain dijangka akan pulih pada separuh kedua 2020 kerana langkah-langkah rangsangan ekonomi kerajaan. Rido adalah antara sembilangan besar kanak-kanak yang terpaksa dipindahkan dan tinggal sementara di pusat utama bencana wilayah Gorontalo. Rido, seorang pelajar kelas 5 sekolah rendah awam di Gorontalo, terus bermotivasi untuk menyelesaikan kerja-kerja sekolah yang diberikan oleh gurunya. Walaupun tinggal sementara di pusat pemindahan, Rido menyatakan beliau harus berpindah bersama anggota keluarganya kerana rumah mereka ketika ini telah dilanda banjir. Menurut Rido, walaupun pusat bencana banjir berkenaan kurang selesa untuk belajar dengan pencahayaan minimum, dia tetap terus rajin dan bermotivasi untuk belajar. Rido percaya bahawa dengan belajar, ianya akan membuka jalan menuju kejayaan di masa depan. Rido dan anak-anak lain di pusat pemindahan berharap masalah banjir dapat diselesaikan oleh pihak berkuasa dalam masa terdekat.
Karikatur dan kartun Malaysia sememangnya sudah popular seantero dunia, seperti The Kampung Boy, Upin dan Ipin serta Boboiboy Boy, sehingga mampu menjadi animasi hebat sampai pecah panggung. Walaupun ada yang sekadar memenuhi masa terluang, namun hasil karya yang dihasilkan syarat dengan mesej untuk tatapan umum. Di Kelantan, kecintaan seorang kartunis tanah air terkenal terhadap seni kartun telah mengumpul lebih 1,000 karya komik Melayu serta lukisan, termasuk yang diterbitkan pada era 50-an sebelum merdeka. Rosidi Ismail, atau lebih dikenali dengan nama pena Rosim, bukan lagi asing bagi peminat karikatur Malaysia. Hasil karya beliau bukan sahaja terkenal di negara ini, malah sering mendapat tempat di beberapa negara luar seperti Indonesia, Turki, China dan Iran. Hampir 50 tahun berkecimpung dalam seni karikatur, beliau menubuhkan balai kartun pertama di Malaysia pada tahun 2014 yang terletak di Kampung Peringat, Kota Baharu, Kelantan. Balai kartun ini bukan sahaja mempamerkan lukisan karikatur daripada pelukis terkenal tempatan seperti Datuk Lat dan Imuda, malah juga hasil karya pelukis karikatur antarabangsa. Turut disediakan bilik khas untuk menyimpan khazanah buku, majalah kartun dan komik lama dalam tulisan Jawi hasil karya pelukis tersohor tahun 1950-an Allahyarham Saidin Yahya. Rosim tekad untuk terus memartabatkan warisan kartun yang mempunyai nilai sentimental yang tidak ternilai. Ya, kartun ni ada berbagai jenis. Ada kartun yang untuk hiburan semata-mata lah. Bila orang melihat tu hiburan. Jadi saya dah sekarang ni bukan kartun untuk hiburan semata-mata, untuk orang gelak ketawa apa semua, bukan. Kartun saya ini kartun yang bersifat untuk orang berfikir. Kita buat kartun tu untuk orang berfikir tentang isu tertentu yang saya lukis itu. Jadi daripada isu tu, macam ni rupanya kita kesan untuk suatu perkara yang kita buat yang tak bagus tu jadi macam ni. Itu yang utama saja. Di samping itu kartun tu, satira tu mesti ada. Satira tu kita jangan tinggal. Tapi dua elemen tu mesti ada. Ada mesej yang kita nak sampaikan. Ada pesan-pesan tertentu yang kita nak sampaikan pada masyarakat. Itu yang penting. Menurut Rosim, penubuhan balai kartun ini memberi semangat kepada generasi muda yang mahu berjinak atau yang sudah berkecimpung dalam lukisan kartun supaya mereka tahu bidang itu mempunyai masa depan yang cerah dan berperanan penting dalam masyarakat. Muzium Mini yang menjadi salah satu tarikan pelancong di Kelantan ini mendapat sambutan yang menggalakkan dalam kalangan penggiat seni seperti kartunis tempatan dan luar negara, sastrawan, tokoh akademik serta pelajar. Seekor gajah liar yang berkeliaran mencari makan, termasuk durian di kebun penduduk kampung Jalong di Sungai Siput, Perak, Malaysia, berjaya dipindahkan ke hutan simpan Royal Belum dalam satu operasi pada 5 Julai lepas. Ianya melibatkan 11 kaki tangan Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKGK Kuala Gandah Pahang serta 10 kaki tangan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Gajah jantan liar dipercayai berusia 13 tahun yang diberi nama Yop Jalong itu berjaya ditangkap Perhilitan pada 28 Jun lalu. Ketua Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah Muhammad Khairul Adha Mat Amin berkata, sejak awal Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pihaknya menerima aduan mengenai beberapa ekor gajah dipercayai keluar dari hutan simpan piah untuk mencari makan dan minum. Katanya, pemindahan gajah liar itu perlu dilakukan kerana telah membuat kacau ganggu dan bimbang ia akan mengancam keselamatan penduduk. Operasi pemindahan Yop Jalong yang dibantu 2 ekor gajah denak, Abud dan Rambai, memakan masa sekitar 1 jam disebabkan faktor muka bumi dan gajah yang bertindak agresif. Saiz gajah yang dianggarkan seberat 1.5 tan
menyukarkan proses untuk mengangkat binatang itu ke atas lori. Menurut penduduk, gajah memang selalu masuk ke kawasan kampung ini, tetapi kebanyakannya merosakkan kebun pisang dan kelapa sawit sahaja. Tambah mereka, gangguan gajah sebenarnya telah bermula sejak tahun 60-an, tetapi tidak begitu ketara. Salah seorang pemilik dusun yang ditemui memaklumkan gajah-gajah tersebut telah menceroboh kawasan dusunnya selain memakan lebih 40 biji durian musangking yang telah dipungut dan dikumpulkan di pondok. Pihak berkuasa konservasi gajah kebangsaan berjaya mengesan jejak 2 ekor gajah liar di kawasan kampung, namun hanya seekor gajah berjaya ditangkap setakat ini. Operasi mengesan gajah lain akan disambung semula dalam masa terdekat. Sebagai langkah keselamatan, Perhilitan menasihatkan penduduk agar tidak berjaga di kawasan dusun sehinggalah operasi tangkapan dilakukan. Di sesetengah negeri di Malaysia, masalah gangguan gajah liar kerap berulang walaupun pelbagai kaedah yang dijalankan pihak berkuasa untuk membendung masalah tersebut. Masalah berlaku mungkin atas faktor habitat mereka yang semakin terjejas hingga terpaksa mencari makan di kawasan tanaman dan berpenduduk. Petani-petani dari Cantor telah menanam lebih dari 74,000 hektar padi untuk tanaman musim panas musim luruh tahun ini. Walaupun gelombang panas berpanjangan, harga beras tetap pada tahap tinggi. Tanna menyatakan produktiviti pada tahun ini adalah sama seperti tahun lalu, tetapi harganya lebih tinggi dan ini membuat para petani sangat gembira kerana dapat memperoleh lebih banyak keuntungan tahun ini. Para peniaga mengaitkan kenaikan harga dengan kenaikan permintaan dalam negeri disebabkan oleh COVID-19 dan pemulihan ekspor. Pada akhir bulan Julai, perolehan ekspor beras Vietnam telah mencapai 1.9 bilion dolar Amerika, meningkat hampir 11% dari tahun ke tahun. Menurut Zuan Pin, penyusunan semula tanaman telah banyak membantu meningkatkan nilai padi. Beras wangi, sebagai contoh, tumbuh dengan baik di Vietnam dan menghasilkan keuntungan yang cukup baik. Van Don menyatakan kemungkinan besar permintaan akan meningkat semasa musim menuai, semasa musim panas dan ini menyebabkan petani dapat menjual beras dengan harga yang lebih baik. China dijangka mengimport beras dalam jumlah besar kerana bencana alam dan wabak yang melanda China. Kementerian Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar mengatakan bahawa Vietnam kemungkinan akan mencapai sasaran ekspor berasnya sebanyak 6.7 juta tan tahun ini.